meninggal baru semua nak cium. Waktu hidup salah pun tidak, datang pun tidak. Jadi sepatutnya memanglah sebagai manusia tu, waktu hidup kita nak mereka tu datanglah sama-sama tu normal lah waktu hidup bersamaan, persaudaraan, bukan hanya bila mati dia muncul. Jadi masalah besar bila mati dia muncul lah, ini jadi masalah besar. Tak, orang tak cerita, orang mesti akan rasa bengkak juga lah bila hidup tak datang, tak muncul, bila meninggal semua muncul. Yang tak kena-mengena pun claim. Yang ada yang kadang-kadang kita dapat telefon dari luar negeri, si mati ada kahwin dengan dia, ada anak, kita tak tahu betul ke tak betul. Semua datang claim. Sebagai manusia yang sebenarnya a normal person, semasa hidup tu kita berbakti, semasa mati tak datang pun tak apa. Pasal apa? Waktu hidup kita dah berbakti. Semasa mati kita kadang ada orang tersekat ke tengah jalan pergi mana pergi pun tak dapat balik ke semula, tak boleh buat berbakti tu tak apa. Orang pun faham, kita pun redha. Pasal apa? Kita dah masa hidup kita dah cukup berbakti kepada semati. Bukan waktu dia nak meninggal, dia meninggal pun kita tak boleh buat apa-apa. Dia antara dia dengan Allah SWT, tak ada manfaat ataupun mudarat yang kita boleh berikan kepada dia. Melainkan kita, kalau kita ada waktu tu, kita ajar dia lah, belajar dia syahadah. Jangan tanya, ingat tak kita ni siapa? Kan? Ajar syahadah. Ingat Allah, ingat Allah, ingat bersangka baik pada Allah, bilang pada mak ke bapak kita. Begitulah kita sepatutnya lakukan. Okay? Jadi dekat sini dia cakap makruh mengutamakan seorang anak melebihi anak-anak yang lain. Ni ada buku tak? Pasal kakak ada buku. Kakak punya buku apa? Susana ada tulis. Ada tag kan? Jadi saya. Ni ada. Ada cik-cik. Sama. Okey. Makruh tak disukai. Mari kita tengok apa hadisnya. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anna abahu ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni nahaltu ibni hadha gulaman kanani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqul la waladika nahaltu misla hadha. Faqala la faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'arji'hu wa fi riwayah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afa'alta hadha biwaladika kullihim? Qala la. Qala ittaqullah wa'adilu fi awladikum. Faraja'a abi faradda tilka sadaqah. Wa fi riwayah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Bashir alaka waladun siwa hadha? Qala na'am. Qala akullahum wahabta lahu misla hadha? Qala la. Qala fala tushhidni idzan fa inni la ashhadu ala jawab. Wa fi riwayah la tushhidni ala jawab. Wa fi riwayah ashhid ala hadha ghairi. Thumma qala ayasuruka an yakunu ilaika fil birri sawa? Qala bala. Qala fala idza muttafaqun alaih. Jadi nampak ada banyak riwayat yang kat bawah sini banyak diriwayatkan, tapi lebih kurang hadis ini. Jadi kalau kita dalam fakulti hadis, kita dapat hadis ni, kita kena kumpulkan. Kalau saya lah dulu dekat Al-Azhar ni, kita ambil hadis yang bersamaan, kita kumpulkan, kemudian kita tengok apa beza antara satu hadis dengan satu hadis yang lain. Kadang-kadang makna sama, word dia beza. Kan? Dia maknanya kata dia seiras, dia sama. Macam misalnya macam ini, ayat-ayat dia ni semua nanti kita tengok. Nanti semua akan nampak bahawa dia punya kalimat nampak macam berbeza, tapi maksudnya sama. Jadi dalam makna hadis ni dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahawasanya ayahnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawanya juga. Ya, ini membawa Nu'man. Dia bawa Nu'man sekali, ayah Nu'man bawa Nu'man sekali jumpa Nabi. Lalu ayahnya itu berkata, sesungguhnya saya memberikan seseorang bujang hamba sahaya kepada anak ini. Maknanya dia ada hamba, dia nak bagi pada anak dia yang ini. Dia bawa
Nu'man dia cakap, saya ada hamba saya nak kasih pada anak saya ni. Hamba saya itu adalah milik saya. Ingat hamba saya dulu sangat besar. Dia maknanya milik Tuhan. Dia membantu kita, bukan milik kita. Tapi orang dulu hamba ni semua adalah milik Tuhan. Tak nak buku tak? Cari bab belakang 353. Bab 353 belakang. Jadi zaman dulu ni hamba saya important. Binatang tunggangan pun important. Sebab bila kita tengok hadis-hadis Nabi akan cakap benda-benda yang kalau macam terlalu libat sangat orang tu lapar, dia akan samakan dengan misalnya unta, kuda, samakan. Pasal apa? Itu kenderaan mereka. Lagi-lagi unta yang misalnya baru beranak, mewah-mewah lagi, pada mereka tu, pada ketika itu, so kita bila baca hadis tu, kita nak kena tahu diri kita pada ketika itu. Pada zaman kita sekarang mungkin orang dapat kereta lah. Kereta pun mas lah. Bukan kereta biasa-biasa. Kereta luar biasanya, maknanya mas ke apa dia dapat satu. Pada istilah kita macam itu lah. So, kenderaan pada zaman dulu important pasal tak ada bas kan. Jika ada bas, ada yang mati. Pasal kalau kita tengok, kalau describe, Nabi selalu describe tentang benda-benda hebat ni, dia akan describe seperti ini. Maknanya orang dapat unta-unta yang masuk kemerahan, pada dia tu sangat-sangat besar. Jadi, hamba sahaya pada mereka tu adalah benda important yang tak bantu mereka dalam kerja-kerja. Dulu tak ada blender, tak ada apa, tak ada pujuk nasi. Semua orang buat semua susah-susah. Kita sekarang ada pujuk nasi pun orang malah nak masak. Kadang-kadang pakai nasi semalam. Jadi kat sini, so Nabi tanya, hamba sahaya tu kan, pasal hamba saya tu dia nak kasih pada anak dia. Rasulullah SAW lalu bersabda, adakah semua anakmu itu juga engkau berikan semacam yang engkau berikan pada anak ni? Anak-anak kau lain pun kau ada kasih hamba juga tak sama? Ayah menjawab, tidak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, kalau begitu tariklah kembali. Padanya jangan teruskan, ambil balik. Antara misalnya kalau satu nak bagi ramai mungkin tak boleh, kau jual lah dia. Macam kita lah jual benda tu, barang kemas ke apa jual, bagi-bagi. Ataupun kalau memang barang kemas tu semua tak nak jual, ada sentimental value kan, tak nak jual, tapi seorang-seorang ambil tu maknanya berat tu mungkin tak sama, tapi adik-adik semua satisfied, pada sepakat, boleh teruskan. Tak mau tak letak. Orang kita ni kadang-kadang depan okey, belakang KO. Itu bila depan cakap okey, belakang cakap tak okey, sendiri jawab dengan Allah SWT. Pasal kita ni harta mesti nak kena cakap terang-terang. Okay? So ada yang dapat besar, dapat kecil, itu semua kena agree lah. Pada siapa mungkin nak kasih pada perempuan saja. Ataupun kalau ada yang agree dan tak agree, kena jual. Ataupun kita punya nasihat adalah, kalau lah ada sentimental value tak pakai, lebih baik jual lah. Harta tu dimanfaatkan, wakafkan untuk semati, lebih baik. Ataupun nak gunakan sendiri pun tak jadi masalah. Daripada kita simpan saja, tidak ada buat bodoh je, macam tak lebih ambil baik tidak. kita jual, ada sikit Tapi wakafkan untuk semati, ada kalau manfaat tidak, ada. Kita nak ambil duit tu, kita nak wakaf untuk diri kita pun tak apa. Benda tu pahala berjalan. Daripada kita tahu orang racik je, sentimental dia tu buka je menangis. Nampak mak jam bapak ke apa, jam bapak Rolex punya mahal punya, nampak je sedih. Buka balik. Nak buat apa? Pada saya tak ada sentimental value dalam situ. Saya tahu, saya manfaatkan. Kemudian dekat sini dia sebut tu hadis pertama. Kita tengok yang bawah ni pun lebih kurang sama dia punya cakap. Iaitu dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah SAW ada bersabda, adakah engkau berbuat sedemikian ini dengan semua anakmu? Nampak kan lebih kurang sama kan? Tapi ayat dia berbeza. Yang kita tengok bahasa Arab ni. Sebelah balik buka. Kat sini Faqalah Rasulullah SAW, nampak ayat buat dia. Aku la walidatan nahal tahuha misla hazah. Itu word
yang Nabi gunakan. Adakah semua anak kau kasihkan macam itu? Hadis yang kedua, Nabi sebut apa? Afa'al tahaza biwaladika kullihim. Nampak buat dia? Ayat buat dia berbeza kan? Tapi maknanya sama kalau bahasa Melayu. Maknanya sama. Kan? Maknanya adakah engkau berbuat demikian ini dengan semua anak ni? Balik kepada tafsir di sebelah belakang. Ya? Jadi hadis kedua ni dia cakap sama je. Maka ayat tu menjawab tidak. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dan bersikap adillah dalam urusan anak-anak. Ini dia tambah. Jadi kalau kita buat hadis examine hadis tu, kita kena cakap benda ni ditambah daripada hadis yang pertama. Hadis pertama tak cakap kita Allah tadi kan, tak cakap bertakwalah kepada Allah kan. Cuma Nabi bilang kalau dah buat gini maka kau tarik balik, kau jangan buat. Hadis yang kedua ni Nabi sebut bertakwalah kepada Allah, maknanya takut kepada Allah dan bersikap adillah dalam urusan dengan anak-anakmu. Kerana kadang-kadang dengan kematian kita mereka bergaduh antara satu sama lain. Itu yang kita tidak mahu. Bila kita mungkin kadang-kadang hidup kita tu mereka kadang-kadang tak timbul-timbul ataupun ada pertelikahan antara mereka tu perkara biasa lah dan lidah dan tergigit kan. Ini kan pula tu suami isteri kan. Tu maknanya adik-adik pun macam lidah tergigit jugalah Jadi masa tak naklah bila masa kita dah meninggal makin bertambah pemusuhan mereka. Manalah tahu yang kita bagi sama rata mereka akan lebih lega akan ada persaudaraan boleh patch balik kita tak tahu urusan Allah. Cuma kita ni waktu kita nak meninggal ni pun kita tinggalkan sifat adillah tu maknanya kalau kita tak berlaku adil pun kita masa ini hak orang pun jangan ingat kita tak ada dosa walaupun tu harta semua baru pun saya dah terima satu kirak kes jugalah pasal bapaknya tu dah tua. Bapak tu sebenarnya dah taruh nama CPF pada satu anak perempuan. Yang lain ni dia tak taruh, tak ubah lah, dia tak ubahkan ataupun dia pun tak cakap mungkin ini nanti bila aku tak ada kau bagi. CPF kita memanglah tak ada termasuk harta peninggalan yang perlu kita bagi. So siapa kita tahu nomination orang tu memang boleh dapat. Tapi kalau kita nak suruh anak kita bagikan pun boleh. Kalau kita tak nak taruh langsung nama, dia akan bagikan lah, cuma lambat sikit lah. Tapi kalau kita tahu nama, dia pengamanah, dia boleh bagikan adik-adik. Itu lagi mudah lah mungkin. Tapi dia mesti nak kena tahu lah. Dia tak ikut hukum sekarang yang diputuskan bahawa siapa nomination, dia saja yang dapat. Kita tak nak ikut tu. Kita nak ikut dia nomination tu, dia keluarkan dan dia bagi adik-adik. Kita nak macam itu pun, kita boleh buat juga. Jadi kita bagilah sama kata pada anak-anak kalau boleh. Jadi kalau dia dah tahu satu nama, yang masalah yang sekarang ni berlaku dalam saya kata kes ni, orang tu satu bukan aja yang dapat. So bagi yang lain tanya saya nak saya tak boleh cakap apa-apa pasal waktu hidup bapak dia tak diterapkan pada anak yang punya nomination tu bahawa dia pengamanah. Mungkin bapak dia pun dah cakap dengan dia ambil semua kat dia, kita pun tak tahu. Kadang-kadang tu pasal lah masa tua tu kita baru nak berbual agak susah lah. Pasal kadang-kadang dia dalam condition yang tak stable, dah tak ingat kadang-kadang waktu sakit dia cakap, adik-adik bilang mana kita tahu waktu sakit dia cakap tak ada bukti. Mungkin sekarang boleh record lah, jadikan record jadikan bukti. Padahal tu semua macam polis pula nak investigate, nak pakai bukti dia padahal bapak kita, mak kita juga. Tapi nak buat macam mana? Kita perlu ada bukti lah. Sebab tadi tu dari awal ni kena check dulu lah nomination kita pada siapa. Ada yang taruh isteri, bekas isteri kan? Adik-beradik jaga dia sekarang. Bila dia dah pisah tu adik-beradik jaga. Tapi nomination dia tak tukar, dia taruh bekas isteri dia. Satu nama je. Yang adik-beradik ni yang jaga tak boleh tukar. Pasal kita nak kena ingatkan bahawa harta peninggalan ni perlu diuruskan dengan baik. Kalau tanah nak bagi faraid tak tahu apa-apa pun tak apa, kosong je. Nanti akan dibagikan sendiri. Tak ada taruh spesifik kamu pun boleh lah. Tapi kalau you nak taruh, jangan sampai ada orang tak dapat, you nak taruhkan dia nama, you make sure ada nama ni mesti ada kat situ lah. Itu untuk
Mungkin bisa lagi nak kasih pembantu rumah, pembantu yang selalu membantu kita, kawan-kawan kita pun kita nak tahu nama, no problem. Cuma nanti kalau tak ada nama, ada problem lah. Pasal dia additional kan, orang lain kan. Macam mana ni, mak ada masuk ni kan, macam mana kita nak kasih? Itu kita perlu fikirkan. Kemudian yang nombor 2 tadi ada penambahan berlaku adil. Berlaku adil lah. Kemudian dalam riwayat lain lagi disebutkan Rasulullah SAW lalu bersabda, adakah semua anakmu itu engkau beri hibah seperti anak ini? Ini semua buat daripada buat hibah tak? Dia maknanya hadiah yang kita beri semasa kita hidup dan kita rasa pada diri. Jadi ayah berkata tidak. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau begitu janganlah engkau mempersaksikan kepada saya, yakni angkat dia cikgu, angkat dia. Saya tak marah, saya dia. Kadang orang terlupa nak off. Makin cikgu tu perancat, makin tak boleh off. Saya pun gitu juga, bukan ini kadang-kadang. Makin nak cari depan murid, tak dapat. Saya balik rumah, cari tak dapat. Gabra. Tak boleh. Macam baru pakai handphone tu kan. Memang pun betul lah. Tekaan tu betul. Patutlah tadi cari scan pun tak dapat. Betul lah tekaan. Baru 2 hari. Kalau saya pun tenang-tenang juga jadi. No problem. Take your time. Okay? I have time. Okay, dekat sini kita sebut yang kat sini, nampak tak? Dia datang, dia bawa anak dia. Dia cakap dengan Nabi, dia nak kasih nama ni pada anak dia kan. Seolah-olah macam mempersaksikan kepada Nabi. So disebabkan tu Nabi bilang, kalau begitu janganlah engkau mempersaksikan kepada saya. Yang ni jangan menggunakan saya sebagai saksi. Yang tak nak benda-benda tak ada ni, tak jadi saksi kan. Sebab sesungguhnya saya tidak akan suka menyaksikan atas dasar kecurangan. Nabi sebut kecurangan. Bahasa Arab dia apa ni kita tengok? Bahasa Arab dia Fala tujhidni idzan fa inni la ashhadu ala jauh. Ala jauh. Itu Ustazah apa? Ustazah nak buku. Nanti saya datang. Ustazah duduk lagi. Saya masuk ke jalan. Ni pasal orang ambil gambar saya tak berjalan. Ustazah. Pasal saya duduk dia. Okay. Jadi buka dekat belakang ya. Ustazah kat belakang. Bab 354 buku tu sama dengan saya. 1622. 1622. Belakang. Bukan depan. Belakang. 1622. Belakang lagi. Dia kalau ada tag maknanya belakang lagi. Okey. So dekat sini dia sebut apa? Ala jauh tadi. Jangan jadikan saya sebagai saksi, sebab sesungguhnya saya tidak akan suka menyaksikan atas dasar kecurangan. Maknanya ada sifat benda-benda yang tidak adil lah. Nabi tak nak kau bawa dia jumpa aku, lepas tu kau cakap ini aku nak kasih pada anak aku ni je. Nabi tak nak. Kau cakap benda-benda baik, aku suka jadi saksi. Jadi saksi kepada benda-benda yang macam gini, yang dia berlaku tak bagus, tapi kita tukang simpan rahsia dia, tak bagus. Itu semua Nabi tak ada buat. Kemudian dalam riwayat lain pula disebutkan Nabi SAW bersabda, janganlah engkau menggunakan saya sebagai saksi atas sesuatu kecurangan. Nampak tu? Sama juga. Pasal dia ada word 2 dekat sini. Tu sama juga. Wa fi riwayat la tushhidni ala jawar. Tadi yang atas tu la ashhadu ala jawr. Yang nombor seterusnya, riwayat seterusnya la tushhidni ala jawar. Jadi Nabi ada pernah sebut dengan sahabat yang ini, sahabat yang itu, word-word yang berbeza tapi maknanya yang sama. Okey? Jadi yang seterusnya dia Nabi pun sebut janganlah engkau menggunakan saya sebagai saksi atas sesuatu kecurangan. Dalam riwayat yang terakhir disebutkan, dalam riwayat lain disebutkan Nabi SAW bersabda, bersaksikanlah sahajalah kepada orang selain saya. Kalau nak bawa ni benda, kau kasih orang lain tengoklah. Kemudian beliau SAW bersabda pula, adakah engkau merasa senang jikalau kebaktian anak-anakmu kepadamu itu sama keadaannya? Kau suka tak? Nabi tanya dia balik. Kau suka tak kalau anak kau semua tu berbakti dengan kau sama? Kau suka tak? Kalau kita suka kan?
Anak ni buat sama, anak tu pun sama. Sama berbakti sama. Kita suka. Tapi kenapa pula, at the same time, kita boleh tanya, kenapa pula bila kita nak memberi pula, kita beza-beza. Sedangkan sebagai manusia, kita suka treat kita the same way kan? Tapi kenapa pula bila kita nak membalas, tak sama? Tahu tak? Itu masa kadang-kadang orang salam kita, nak pergi haji, umrah, salam, ni salam besar, ni salam kecil. Nanti bila pergi haji sana nak pergi barang buat balik. Saya tahu pasal saya cakap ni pasal saya kena lah. Kalau nak bawa saya pergi barang, semalam balik nak beli, semalam balik kecil, semalam nak beli. Ni salam besar, salam besar. Ni ada tasbih paling besar cik, nak beli sedikit. Kalau bawa saya pasal saya beli tawar kan. Jadi semalam kan ni nak beli, ni nak semalam tu dah bawa beli, pergi shopping. Nyari salam besar punya salam besar. Depan tu kebetulan tasbih besar. Tu bagus lah. Yang subhanallah panjang pun tak sebut. Tu kadang-kadang kita tak nampak kita punya tak berlaku adil. Kenapa? Patut orang kasih tu, orang tak kasih, kita kasih ada, kita kasih. Bukan dia ni kasih lebih, dia tu kasih kurang, kita biasa-biasa. Kat sana kita nak beli, kita dah biasa-biasa. Ni baru jadi haji ni. Tapi haji lah selalu buat. Haji malah haji kalau beli pun apa-apa aje lah. Jadi biar sama. Kan? Adakah bila orang datang kita salam terus kita cancel nama? Nanti orang kalau yang biasa-biasa datang, tu ada belum yang banyak-banyak tu, pilih aje lah. Macam tu. Orang yang kasih besar siap dengan dalam plastik, kasih lah. Ni orang dah siap dengan nama. Baru dia ni kalau datang kasih ni. Orang kalau yang salam wekan punya, tu ada dalam plastik tu, pilih aje lah. Kat dalam tu. Ni kita cakap kita kena, terus kita cakap. Kita cakap terus kita kena. Tu pasal dia beza-beza. Nanti dia cerita panjang. Dia ni dia belikan tu, dia ni dia belikan ni, dia belikan ni. Kita pun dalam kategori yang sama level juga. Bila kita je, tu ada tu, pilih je lah. Yang tadi dia cerita tu, maknanya sendiri buka pekom sendiri kadang-kadang, tak perasan. Jadi, macam itulah, don't treat people lah. Pasal apa yang orang dah bagi pada kita, jangan treat macam itu, treat the same way. Pasal apa? Kalau orang treat awak the same way, awak suka tak? Mesti awak suka. That's why Nabi bilang dalam hadis dia, buatlah kepada orang apa yang kau suka, orang buat kepada orang. Kau jangan buat kepada orang apa yang kau tak suka, orang buat kepada orang. Nampak di sini so Nabi tanya pada bapaknya tu, kau suka tak anak kau kalau berbakti dengan kau secara sama? Apa dia jawab? Ayahnya menjawab, ya, betul lah, dia suka lah. Beliau SAW bersabda lagi, kalau begitu, jangan diteruskan, yakni memberi seorang anak tanpa anak-anak yang lain. Cantik hari ini. Relevan dengan kehidupan kita, bukan hanya bagi harta saja. Dalam kehidupan kita pun sama. Adakah dalam isteri-isteri yang ramai pun boleh berlaku adil? Tak boleh. Dalam Quran cakap pun, kerana berlaku adil pada mereka pun kau tak boleh. Memang sifat keadilan tak ada pada diri manusia, tapi kita kena cuba. Sebagai manusiawi itu, bila kita tak boleh buat keadilan, kita banyakkan pada diri kita. Kalau aku dapat macam ini, macam mana? Aku suka tak? Mesti aku tak suka. Oleh itu, tolakkan ego tu. Macam saya kasih contoh. Saya ada, dulu adalah anak saya tu, balik ada, kadang-kadang ada orang tolong hantar balik daripada pusat tahfiz ni. Tolong hantar. Sebenarnya anak saya tak nak, sebenarnya saya tak tahu. Anak saya tu dia kalau tak nak kena, dia diam je. Dia bilang mak kita dah sepuluh tu kita ikut dah. Padahal dalam hati dia tak nak. Pasal apa? Makcik yang bawa tu dengan suami dia tak marah anak saya. Mak dia tu, anak saya kadang-kadang pergi sekolah, gaduh sikit, dia jumpa siapa-siapa yang gaduh dengan anak dia. So macam dia kasih sarahan lah. Kenapa gaduh dengan anak dia? Kita ni sebagai mak, kita anggap semua budak sama. Saya tak ada ingat, dia ni anak kita pun balik ada bising-bising dengan kita, dia ni bully ke apa. Tak ada, saya datang sekolah, saya jumpa, siapa yang bully kau ni? Ni pergi sekolah datang. Mak bosor kau datang. Tak ada. Anak saya tahu, mak itu bully kita pun mak kasih dia makan juga. Senang dia lah, aku nak jadi lagu syaitan. Macam mana jadi lagu syaitan kan? Senang kan?
Kadang-kadang anak kita marah pasal kita baik dengan orang. Ajak hantar pergi swimming, saya ikut sebagai parents support dulu. Anak saya yang kecil dah, tu buli orang pun, mak cakap dengan dia baik-baik. Habis tu nak suruh cakap apa? Tak mau, tolak sifat tu. Orang buat pada anak kita, kita tak semestinya nak kena buat pada anak orang. So lama-lama kelamaan ni, satu kali tu anak kita biasalah budak-budak kadang-kadang bergaduh kat sekolah. Sekali dia dah jumpa anak kita kat pusat kafis sedang marah semua. Kebetulan saya datang tu saya nak ambil anak saya, kenapa kau mas? Macam sedih lah. Baru habis kena marah, makcik tu memang selalu marah semua budak. Kalau ada buat gaduh dengan anak ini. Sedang dah selalu. Mak pun selalu berikan beras lah, berikan tu lah, berikan ni. Saya suka, apa orang suka tu saya suka kasih. Dia nak kasih beras tu pada makcik tu pun dia sebenarnya tak nak kasih. Tapi pasal mak dia suruh kasih, dia pun kasih. Dia tak cakap dengan saya, mana saya tahu. Kan? Tapi saya tetap, bila saya dah tahu tu, saya tetap kasih juga. Sebelum bila kau jumpa makcik ni, mak dah selalu belikan makcik ni nanti mak cakap baik-baik lah dengan makcik ni. Budak semua sama. Kalau anak kita bergaduh dengan anak orang, kita marah anak kita marah anak orang. Pasal budak semua sama, nanti satu masa dia baik. Kan? Nanti dia musuh budak-budak. Lusa dia baik pula. Tu jadi best friend. Kita tak tahu. Oleh itu kita jangan kecilkan nanti anak budak-budak lah. So lepas tu saya tak mak dah tahu dia marah kita pun mak suruh kita kasih lagi. Tak mak kasih. Pasal mak dengan dia adalah kawan. Kawan. Sampai dia terperanjat lah. Kenapa sebab dia ingat bila saya dah sound dia, saya jauhkan diri pada dia. Semua tak ada. Tak mau buat macam itu urusan. Saya dah cakap pasal urusan saya, anak dengan anak saya dah cakap sampai situ titik. Tak ada bawa sampai bila-bila. Saya tidak mahu macam itu. Walaupun ada perasaan kita tengok kau marah anak kita kan aku tak marah anak kau marah anak aku padahal kalau anak kau tak cubit anak kau, tak kacau anak kau, tak tahu anak aku nak balas balik. Maknanya dua-dua sama, 2 kali 5. Oleh itu jangan masuk campur. Tapi kalau tengok muka dia mesti ada perasaan sikit pada kita. Dalam hati kita kadang-kadang kita kena pulak, buang. Pasal kita memang manusia akan terjejas. Nabi terjejas tak bila Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Aisyah dan fitnah? Terjejas. Dia bukan malaikat, dia ada hati perasaan. Dia jadi jealous, dia jadi sedih. Betul ke Aisyah ni bila yang kalung dia jatuh kan? Bila akhirnya dia balik, dia dengan satu lelaki tadi. Pasal orang Arab ni, bila kafilah dah jalan, nanti ada satu lagi orang tukang cek. Ada tak malam-malam tertinggal semasa perjalanan. So dia ni lah orang dia. Lepas sampai kat situ orang dah buat fitnah kan. Nabi tertekan tak? Tertekan. Terasa. Pasal dia manusia. Rasa tak cemburu? Rasa tak macam betul ke Aisyah ni buat macam ni? Rasa tak? Rasa. Pasal kita manusia. Tapi perlu buang tak? Perlu. Ikut sejarah Nabi tu, Nabi ajar kita tu kita kena buang. Tak boleh terbawa-bawa. Kalau kita tengah meeting ke apa, kita discuss, misalnya ada masalah, mungkin ada bertekak ke apa, sampai situ lah. Full stop. Jangan di luar bawa juga sifat tu. Tengok dia ni, udahlah dia ni. Apa situ lah. Dia yang bercakap, dia punya idea orang nak kena. Kadang terbawa-bawa sampai balik rumah bising. Lempak anak pun macam nak lempak. Pasal apa? Meeting tak settle lagi. Kita bawa kita. Kalau kita buat counselling tak boleh buat macam itu. Kita dari dulu diajar counselling seolah-olah bila kita tengah tak buat counselling ni, kita seolah-olah bawa orang punya monkey ke atas batu. Makin banyak tu makin burden banyak. Tapi bila kita habis counselling masih buang tu balik, keluarkan, buka dia. Monkey tu kena tinggalkan, jangan bawa. Bila kau bawa balik, masalah kau bawa balik. Kita kena belajar macam itu. Barulah tak stres. Kalau tak habislah. Jangan terbawa-bawa sifat permusuhan tu. Tak boleh terbawa-bawa. Kadang-kadang orang heran pula. Kita boleh tadi macam itu. Sekarang ni okey pula. Mesti ke macam itu. Dia expect macam kita jauhkan dia, tak tegur dia, tak salam dia. Orang expect macam itu kan. Tapi kita belajar hadis tak boleh macam itu. Adab tak pernah Nabi ajar macam itu. Orang yang taruh najis kat tempat Nabi jalan. Satu hari tak taruh, Nabi cari. Kita satu hari tak taruh, kita akan meninggal lah ada orang. Siang-siang kita dah meninggalkan dia. Kita belum dia meninggal. Enggak, kita lagi suka. Alhamdulillah lah dia tak ada. Tak taruh najis hari. Meninggal pun bagus. Terus begitu kita cakap kan.
Nabi ada. Dia tak ada tunjukkan kita sifat permusuhan. Malah pergi cari lagi. Betul tu? Apabila Sayyidina Ali punya baju pegang hilang kan? Hari itu yang jadi hakim adalah orang Islam. Hakimnya orang Islam. Jadi orang Yahudi itu dengan Sayyidina Ali datang ke pengadilan, orang Yahudi memang tak confident lah. Tak confident boleh menang. Pasal dia bilang, ni orang besar ni yang menang baju dia. Khalifah ni. Lepas tu hakim pun orang Islam juga. Mesti side dia punya orang. Tapi apa jadi? Hakim tak side Sayyidina Ali. Pasal tak ada bukti. Hakim side orang Yahudi. Akhirnya bila keluar daripada pengadilan, orang Yahudi itu sendiri kasih baju. Betul, memang betul ini hak kau. Memang ini bukan aku. Nampak orang apa tu, keadilan tu sangat-sangat penting. Kita taruh tepi sikap pemusuhan tu, kena taruh tepi. Masih Sayyidina Ali malas juga kan? Ni apa ni? Aku cakap aku punya, dia pula. Tapi kena akur lah. Memang kalau kita jadi Sayyidina Ali agaknya aku punya hakim ni. Ni kasih lucut bagus. Apa boleh tak guna? Kita akan give. Orang-orang kita memang macam itu. Masih tutup COVID punya pasal banyak kan dosa. Mati hamun semua orang. Nampak? Kita memang pelan-pelan tutup, tapi kita jaga pelan-pelan kita reduce kita punya victim juga yang pesakit tu dapat reduce. Akhirnya boleh buka juga. Tapi kena pelan-pelan lah. Kena ikut peraturan. Kalau tak nak ikut, itu yang jadi pada negara yang luar banyak. Apabila tak nak ikut, Indonesia semua banyak. Ada kalangan ulama-ulama dia pun tak nak ikut. Marah betul. Sampai sekarang tengok apa jadi? Makin banyak. Sepatutnya kena sokonglah ulil amri kita. Kita punya pemimpin. Saling bantu-bantu satu sama lain, insya-Allah penyakit akan habis juga lambat laun Tapi masalahnya tidak begitu sama. Cakap maki hamun. Pegawai masjid teruk lah kena. Setiap kali nak sembahyang menyantai, teruk orang kena. Awak kena tak? Awak yang belakang tu kena. Kena marah tak? Tak kena. Awak belakang kena. Pasal awak cari komputer je tak ada orang. Kalau ada orang mesti awak kena. Apa sahaja tak boleh masuk? Ni rumah Allah, mana boleh sekat? Kalau sekat aku kau yang dosa. Ni nak pergi sembahyang ni. Dia masuk kat mana? Tempat yang nak pergi sembahyang, bukan nak pergi dancing. Pergi langsung, bukan nak pergi sembahyang ni. Sempat sakit kanan tu orang depan pintu. Dia boleh cakap, aku kalau tak bisa sembahyang kau yang berdosa. Macam tu tak. Aku tak bisa sembahyang tempat lain. Pergilah sembahyang. Saya sampai sembahyang kat mana-mana. Sembahyang buat ke masjid tak boleh sembahyang. Mana-mana saya sembahyang. Sampai dia jadi portable masjid kat mana-mana. Dekat kapak kat mana pun saya sembahyang. Memang begitu. Kalau awak pergi masjid, orang tu mesti sembahyang kat mana-mana. Dia lepas Abu Dhabi tak tahu lah pada pernah nampak orang anu-anu kebun, apa-apa kebun, dia bentang selalu sembahyang. Tak mana-mana. Dia orang biasa macam itu. Kita yang tak biasa. Bila kita tak biasa, kita marah dengan orang. Dia nak datang masjid ni. Pegawai kena, semua kena, mufti semua, anak-anak mufti semua kena. Ada ahli fatwa, apa semua kena. Macam mana tu nak minta maaf tu? Ingat tak payah minta maaf? Oleh itu jagalah. Kita kena kawal kita punya perasaan. Kalau kita dah salah tu, kita minta maaf. Nabi pun tak ada untuk bapak tu sangat Nabi tu suruh ajar dia didik, berlaku adil, tarik balik keputusan kita pada satu orang ada, dia akan berlaku adil kepada yang lain. Kita ada lagi sikit masa. Kita pergi bab 354. Bab tahrim ihda lil mar'ah ala mayyit fawqa salasati ayyam illa ala zawjiha arba'ata ashhurin wa 'asharata ayyam. Ini satu hadis yang biasalah kita selalu dengar. Selalu mistake dia adalah kita kalau edah orang perempuan kematian suami itu 10 hari bukan 40 hari. Dia reducekan pula. Saya edah 40 hari ini meninggal siapa yang 40 hari tu? Dia terconfuse. Nampak 4 je. 4 bulan 10 hari dah jadi 40 hari. Orang Islam ni, orang Melayu kita ni suka 40 hari tu, buat 40 hari tu dia suka. 7 hari, 40 hari, apa lagi? 100 hari. Dia suka. Jadi makcik pun dah terconfuse. Kalau bakal makcik dah 40 hari je
Orang 10 hari, masih 40 hari profit. Sometimes, So dia sebut kat sini, An Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhaltu ala ummi Habibah radhiyallahu anha zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu fada'at yutibin fihi sufra halukun awrayu fadahalat minhu jariyatan summa masad bi'alibaiha summa qalat saya kepakai macam tu tak nampak. Summa qalat wallah mali binti min hajatin ghaira anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala al-mimbar la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa salasi layalin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra. Qalat Zainab thumma dakhaltu ala Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha hina tuwfiya akhuha fadafa'at binti bih فمست منه ثم قال أما الله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 متفق عليه. Okay, dari hadis ni kita tengok bahawa dari Zainab binti Abu Salamah radhiyallahu anha katanya, saya masuk ke tempatnya Ummu Habibah iaitu isterinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ayahnya iaitu Abu Sufyan bin Harb meninggal dunia. Zainab binti Abu Salamah ni dia masuk, dia jumpa Ummu Habibah iaitu isteri Nabi ketika Abu Sufyan iaitu bapaknya meninggal dunia. Ummu Habibah meminta harum-haruman seperti minyak wangi dan sebagainya yang berwarna kuning kerana keaslian kejadiannya ataupun kuning kerana lainnya dengan dicampuri bahan penguning dalam membuatnya. Ini minyak wangi orang lah buat minyak wangi dia berwarna. Okay? Dia meminyaki seseorang jariah gadis lalu mengenakannya pada pipinya sendiri. Kemudian dia berkata, demi Allah, saya sebenarnya tidak memerlukan pada harum-haruman ini. Hanya saja saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu kerana kalau dia berkabung dengan meninggalkan berhias dan sebagainya kerana meninggal seorang mayit lebih dari 3 hari, kecuali kalau yang meninggal dunia itu adalah suaminya, maka berkabungnya itu adalah selama 4 bulan 10 hari. Kita tengok isteri Nabi ni, dia tak cakap saja, dia buat. Pasal dah lepas daripada 3 hari, dah tak boleh bergabung lagi. Walaupun bapak kita ke mak kita ke adik kita meninggal, yang kita perlu panjang bergabung kita, yang kita meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian adalah apabila kematian suami, iaitu 4 bulan 10 hari. So Ummu Habibah ni bila dah lepas hari ketiga tu, dia buat apa? Dia minta minyak ni. Zainab datang nampak dia buat begitu. Ni Zainab kita bila Ummu Habibah ni, dia ambil minyak wangi yang warna berkuningan tu, dia sapu dekat tempat jariah dia, apa milik dia. Dia sapu kat tu, lepas tu dia taruh kat muka dia. Bermakna hari tu dia habis bergabung. Dia nak tunjuk macam itu. Jadi dia buat dengan praktikal. Dia tak ada cakap je. Pasal kadang-kadang kita cakap hari ni dah habis bergabung, sudah dah boleh pakai wangi, nanti orang tak buat. So dia buat in practical. Dia ambil minyak, dia salib dengan kat jariah dia, dekat membantu dekat mat dia, bukan mat, dekat apa dia, dan dia tampung juga kat muka dia. Dia bilang dia bukan suka nak pakai harum-haruman ni, dia tak suka. Tapi pada hari tu dia nak tunjukkan hari ni habis bergabung, tak boleh bergabung lagi, sudah 3 hari. Bagi orang biasa yang bukan suami isteri, suami yang meninggal, bagi orang-orang biasa yang meninggal bukan suami, maka 3 hari aja. Lepas tu kena back to normal. Itu yang dia buat. Kan dia cakap sini, sebenarnya demi Allah saya sebenarnya tidak memerlukan haruman-haruman ini. Bukan dia suka nak pakai. Hanya saja dia pernah mendengar Nabi bercakap sewaktu dekat mimbar, Nabi berkhutbah, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir kalau dia bergabung ataupun meninggalkan berhias dan sebagainya kerana meninggal seseorang mayit lebih dari 3 hari. So sampai 3 hari saja boleh. Lepas tu tak boleh back to normal. Okay?
Kecuali yang meninggal itu ialah suaminya, maka bergabung dia adalah 4 bulan 10 hari. Waktu itu saja kita kena jaga. Yang lain tu 3 hari lepas tu back to normal. Jangan terbawa-bawa. Kita harus kenalah juga buang itu kesedihan. Kena bekerja, kena jumpa orang dan sebagainya. Kena begitu. Kita memang tahu musibah baru tertimpa pada seorang, tapi kita kena move on. Baru ni layan tu kan, bayi tu. Satu kita punya satu lelaki ni yang tukang usahakan dia punya apa tu fundraising ni lah. Tekan lah tu. Pasal dia yang inisiatif dia buat. Lepas tu budak ni dia tak sampai. Nak tengok budak ni memang besar, budak ni meninggal. Dia cakap dengan saya, memang saya dah tekan lah Ustazah. Dia bilang, saya nampak dia je, saya nampak kubur je pasal dia kena bersihkan kubur. Dia punya projek bersihkan kubur. So orang boleh suruh dia bersihkan. Jadi duit tu dia masuk dalam dana untuk nak bantu budak baby ni lah. So dia terlalu dalam itu projek. Allah menentukan selain daripada itu. Allah lebih tahu lah. Tapi masalahnya cakap-cakap orang ni. Orang cakap, kita dah kasihkan duit, kan duit tu kau buat apa? Kita nak balik ke apa? Jadi itu yang buatkan dia tengkar. Kalau saya, very straightforward. Siapa yang minta kau kasih balik? Berapa kau kasih? Itu hak dia. Itu hak dia. Cuma bila kita dah memberi itu, adakah kita ikhlas? Ada tak daripada awal cakap kalau kita apa-apa jadi kita bilang kembali? Tak ada kan? Kalau ada memang kita kena pulangkan. Tapi daripada awal tidak ada itu. Orang pun tak baca. Jadi bila orang tak taruh itu description, peraturan, sudah serius patutnya tak boleh minta balik. Dana tu boleh kita salurkan kepada budak-budak yang lain ataupun orang lain yang memerlukan. Kan begitu dia akan jadi macam berseri lah, macam apa derma siswa kepada mereka. Kan bagus. Budak tu punya bahagian dia tak dapat, tapi budak-budak lain Allah tentukan kan boleh. Tapi bila cakap begitu yang orang tu tak boleh terima. Sejak malam dia sedih. Sebelum awak tak boleh buat macam ini. Dia bersihkan kubur tu nampak budak tu macam rasa tiba dia lah. So saya bilang you have to move on. Kita tak boleh sendiri. You ada anak, ada isteri. You kena balik kepada semangat. Sampai semalam saya tengok dia belum boleh move on lagi. Pasal orang-orang dia cakap. Patut orang yang nak derma tu daripada awal semasa budak tidur orang tanya, bapak ni mana? Kau nak kasih, kau kasih. Mesti ada sebab orang tak cakap mana bapak dia. Mesti ada sebab. Mungkin mendatangkan malu kepada keluarga. Kita tak tahu. So kalau kita nak kasih, kita kasih. Kita jangan banyak dak. Kita kena percaya dengan orang yang kita kasih. Begitu. Dan kita tak ada cakap kalau tak jadi kita kena pulangkan balik duit. Pasal it's very difficult lah. Fundraisingnya bila kita dah collect, kita nak kena kasih individual yang minta kan. Susah. So orang pun mesti nak kena faham. Bila kita tak buat itu perjanjian, kita tak boleh minta balik macam ni. Melainkan daripada awal sudah ada perjanjian. Kalau benda ni tak jadi, kita pulangkan balik. Kita manusia mana kita tahu dia nak akan meninggalkan kita sebelum waktu yang kita tak tahu. Tapi ini yang percakapan ni memakan hati orang. Kita kadang-kadang orang yang nak buat benda baik ni dengan percakapan ini yang membuatkan orang tak nak buat benda baik. Kita mematikan semangat orang. Tapi itulah perjuangan. Mana dalam hidup Nabi flow very easy je. Cakap je orang masuk Islam. Senang. Cakap je. Berapa banyak makcik dia sebelah dia. Sayap kanan dia. Masuk Islam lah. Tak masuk kan? Hidayah itu datang daripada Allah SWT. Kita boleh membantu cakap, tapi datang daripada Allah SWT. Bukan urusan kita hidayah tersebut. Orang nak jadi baik, orang cakap baik ke, kita tahu kita nasihatkan, terpulang pada dia. Dia nak ambil itu pendapat ataupun tidak. Nasihat tu dia nak buat ataupun tidak, terpulang pada dia. Kita cuma doakan supaya hati dia terbuka. Ni adalah sikit ruang dalam hati dia untuk berlaku ihsan, kesian pada orang-orang yang dia cakap, tertekan. Mak dia mungkin lagi tertekan. Pasal apa? Ni duit banyak kan? Orang ada petikan ikan di mana? Apa kau nak buat ni sekarang? InsyaAllah lah kita banyak ada yang boleh bantu dia macam mana dia nak salurkan benda tu kepada tempat yang baik. Cuma kata-kata
Janganlah kita lontarkan pada orang-orang yang baru terima musibah macam ini. So 3 days tu bagi mereka yang tertekan belum dapat lagi menghilangkan kesedihan mereka. Kan? Ya. Lepas tu Zainab dia meriwayatkan hadis ni berkata lagi. Selanjutnya saya pernah masuk ni lagi satu riwayat dia ceritakan lagi. Dia kata saya pernah masuk ke tempat Zainab binti Jahash radhiyallahu anha ketika saudaranya yang lelaki meninggal dunia. Ini adik-beradik ni. Ya. Tadi Habibah ini yang meninggal adalah Zainab punya adik-beradik. Zainab binti Jahash punya adik-beradik lelaki. Dia meminta harum-haruman lalu mengenakan sekadarnya harum-haruman itu. Kemudian dia berkata, sebenarnya demi Allah saya tidak memerlukan menggunakan harum-haruman ini. Hanya saja saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, tidak halallah bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir kalau ia bergabung, iaitu meninggalkan manusia dan sebagainya, kerana meninggalnya seorang mayit lebih dari 3 hari. Kecuali kalau yang meninggal dunia itu adalah suaminya, maka bergabungnya itu adalah selama 4 dari 10 hari. So Zainab ni dia tahu bahawa Zainab binti Jahash pun dengar hadis yang sama daripada Nabi. Sewaktu Ummu Habibah pun dengar yang sama. Jadi waktu keadaan diri dia ni, bila lepas daripada 3 hari, kerana adik-beradik dia meninggal tu, seorang adik lelaki dia meninggal, maka lepas hari ketiga tu dia dah taruh dan harus malam tak betul. Nak menunjukkan, mungkin orang dengan orang lah sama kan, orang tak bercampur lelaki kan. So kalau kita tak boleh cakap, oh ni nanti lelaki cium bau ni macam mana ni. So dia nak menunjukkan masa tu habis bergabung dan harum-haruman pun dengan orang sahaja, tidak bercampur dengan orang lelaki. Nak kena faham keadaan untuk orang macam mana. Pasal orang dengan perempuan saja. Dia nak tunjukkan dengan action bahawa benda ni sudah habis bergabung. Hari ni sudah mula boleh nak pakai celak ke, nak pakai wangi-wangian ke, nak pakai apa tu, nak pakai baju kalung-kalung lain ke, terpulanglah, tak boleh. Dia nak tunjukkan dari segi perbuatan. Itu juga kadang-kadang berlaku dari segi sejarah hidup Nabi pun. Kadang-kadang bila Nabi sebut dia orang tak buat. Jadi kena buat dengan praktikal, kena tunjuk, baru mereka lakukan. Itu pun kita boleh jadikan sebagai contoh dakwah kita. Kadang-kadang kita cakap-cakap budak-budak tak ikut kan. Anak saya tak ikut, kadang suami pun tak ikut. Kadang-kadang dengan kita pun kali 2 kali 5 kan? Jadi kadang-kadang perlu dengan praktikal. Itu pasal kadang-kadang bila kita tengok orang cerita dekat Facebook pun niat baiklah kan. Jangan ingat dia tu menunjuk-nunjuk. Dia menunjuk-nunjuk antara dia dengan Allah SWT. Kerana kadang-kadang perbuatan dia tu boleh jadi ikutan banyak daripada orang lain. Kerana orang tak terfikir boleh buat. Orang boleh buat dan dia bagus orang buat kan? Orang ikut. Perbuatan baik dia orang ikut. Itu pasal kadang-kadang perlu dengan perbuatan untuk kita tunjukkan. Jadi janganlah kita berusaha buat orang. Asyik-asyik cakap, dia riak ada. Riak antara dia urusan dia dengan Allah SWT. Dia tak ada dapat apa-apa kalau dia riak. Dia bangga ke apa, dia tak akan dapat pahala. Tapi kalau kita ikut perbuatan baik dia, mudah-mudahan dia akan dapat pahala yang sama juga. Sebab tu kadang-kadang bila dekat dalam syurga orang masuk, orang buat apa yang dapat masuk situ, orang yang dia ikut tak masuk. Ada ke? Itu orang yang ajak sama-sama dengan kita pergi belajar kan? Bagus kalau kita encourage kita pergi belajar. Dalam syurga tak jumpa. Mungkin dia ada dosa-dosa lain yang dilakukan yang tidak mulus lah, tak kena masuk neraka ini. So sahabat tu boleh cari sahabat dia untuk bawa terik dia ke dalam syurga. Macam itu pertalian antara sahabat dengan sahabat yang baik, yang selalu anjurkan kebaikan kepada orang lain. Tapi mungkin dia punya dosa sendiri, dia belum settle lagi. Setiap kita ada sejarah masing-masing kan. Jadi kita itu menunjukkan saling bantu-membantu, even melepaskan orang daripada neraka tu, mengungsi bantuan syafaat kawan dengan kawan yang lain. Nampak tak hebat kan? Lepasan socially buat dengan cara yang baik. Kita bersosial, berkawan dengan cara yang baik, punya intention yang baik. Baik sangka kepada kawan, jangan buruk sangka, saling ingat mengingatikan dengan benda-benda yang baik. Mudah-mudahan kita semua dapat kebaikan yang sama. Saya rasa betul-betul melambang sweet pukul 11. Dan ada sweet lagi tak? Okay, kita rasa terbagi seminggu.
InsyaAllah kita akan sambung pada minggu yang hadapan. Kemudian saya doakan semua dan saya mintalah doa ke bagi saya. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita semua. Allah perbaiki urusan kita, mudahkan urusan kita. Kita meminta Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan negara kita, masyarakat umat yang dalam negara kita dan juga mudah-mudahan klien kita yang akan balik ke negara nampak suaminya bekerja, maka Allah berikan keselamatan dia, memudahkan urusannya dan juga keluarga yang ditinggalkan dan kita semua pada hari ini yang mana dicoba oleh Allah SWT kesakitan, kekuatan kegalakan. Mudah-mudahan Allah angkatkan segala kesusahan, Allah berikan ketenangan pada hati kita dan keluarga kita, ibu bapa kita, suami serta anak-anak, serta kaum kerabat kita, saudara kita, sahabat baik kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lihatlah kita ni, berilah kita taufik serta hidayah dan urusan kita, berilah kita jalan yang Allah redai dan berikanlah kita kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wasallam. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik jalan balik.